Okey, Assalamualaikum kelas. Hari ini kita sambung lagi masih satu topik yang sama, satu topik 8.1. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar prinsip yang kedua dalam bab 8, iaitu kamu akan belajar tentang prinsip bernuli. Okey, dalam prinsip bernuli. Dalam kelas sebelum ni kamu dah belajar mengenai prinsip Pascal kan? Okey. Prinsip Pascal. Okey, hari ini kita akan belajar tentang prinsip yang kedua, iaitu prinsip bernuli. Baik, prinsip bernuli ni dia menekankan hubung kait antara had laju bendalir dan juga tekanan. Alright? Okey, jadi kamu tengoklah contoh kat sini dalam buku teks kamu, muka surat 227. Okey. So, kamu tengok kat sini lah. Rajah 8.10 menunjukkan tekanan bendalir adalah sama. Tekanan sama pada bendalir yang tidak mengalir. Okey, ni sebab kalau kamu nampak kat sini ada stopper kan. So, maksud kata bendalir yang ada dalam ini dia dalam keadaan yang tidak bergerak lah, tak mengalir. Jadi, tekanan pada P1 sama dengan tekanan pada P2 ni dan juga sama pada tekanan pada P3. Okey. Jadi, dia bagi satu lagi contoh alat yang dipanggil sebagai tube venturi. Okey, tube ini, dia kata dalam tube ini di mana dia mempunyai bahagian yang lebih sempit. Yang bahagian tengah lah, kalau kamu tengok kat sini yang ni. Okey, bahagian yang lebih sempit. Okey, jadi bila kalau kamu tengok kat sini stopper ni dibuka, bermaksudlah bendalir itu akan bergerak. Ni arah gerakan kan. Arah gerakan bendalir. Jadi, bila bendalir ini bergerak, makna kata bendalir ini bergerak pada had laju yang tertentu. Jadi, apabila bendalir melalui kawasan ataupun tube yang sempit ini, had lajunya akan bertambah. Okey, cikgu guna istilah ataupun cikgu tandakan had laju sebagai H lah. Okey. H akan meningkat pada tube yang sempit. Okey. Jadi, apabila had laju meningkat, tekanan akan menurun. Okey. Jadi, kesan ini kita sebut sebagai kesan venturi. Di mana perubahan tekanan akibat daripada perbezaan had laju bendalir tersebut apabila dia mula bergerak. Okey. Jadi, apabila bendalir melalui kawasan sempit, had laju bendalir akan meningkat, tekanan berkurang. Dan ini disebut sebagai prinsip bernuli. Kamu ingat senang je. Kalau prinsip bernuli, dia cerita tentang dua benda sahaja. Yang pertama tentang had laju. Yang kedua tentang tekanan. Okey, cikgu bagi contoh lagi kat kamu. Okey, contoh yang dalam tube ni lah. Okey, so kita patah balik, kita refresh balik. Kalau prinsip bernuli bercerita tentang had laju dan tekanan. Had laju meningkat, tekanan berkurang. Had laju berkurang, tekanan meningkat. Alright, kamu pegang konsep ni sahaja. Okey, jadi cikgu lukislah. Okey, untuk tube venturi tu, dia ada 4 situasi lah. 4 situasi soalan yang kemungkinan dia akan tanya. Okey, yang ni yang biasalah apabila tiada bahagian tube yang sempit. Nah, apabila tiada bahagian tube yang sempit, makna kata tube itu sama. Okey, saiz dia sama. Walaupun kamu tengok cikgu lukis ni macam cikgu kenapa saya nampak satu tube tu macam sempit je. Baik, maaf kalau ya cikgu tak pakai ruler. Okey. So macam ni. So, cikgu labelkan P, Q, R. Jadi, ketiga-tiga tube ini mempunyai saiz yang sama lah, diameter yang sama. Jadi, apabila ditutup lah, maksudnya bendalir tak bergerak. Bila bendalir tak bergerak, okey, bendalir tak bergerak, makna kata paras. Contoh bendalir cikgu pakai dalam ni air kan. Paras air dalam ketiga-tiga tube ini sama. Sebab apa? Tekanan sama. Okey, sebab dia ada apa? Dia tak bergerak. Tiada pergerakan bendalir. So, tekanan sama, makna kata paras air ni samalah untuk ketiga-tiga tube. Okey, apabila dia punya tube ni dibuka, hujungnya dibuka.
Okey. Makna kata bendalir ni akan mula bergerak. So bila bendalir mula bergerak, so aras air dia pun akan berubahlah. Okey. So cikgu lukis semula sekejap Okey. So arah gerakan bendalir. Bendalir bergerak. Jadi kita yang pertama sekali kamu kena pasti tiup mana yang had lajunya tinggi, tiup mana yang had lajunya rendah. Kamu detect yang tu dulu. Okey, so kalau untuk tiup venturi yang tak sempit macam ni, so yang paling laju adalah yang di hujung, yang di R ni. Had laju tinggi. Yang ni had laju rendah. Okey, had laju rendah. Bayangkan macam kamu naik kereta lah. Kan, mula-mula start enjin kereta tu takkan nak bawa laju lagi kan. Baru jalan kat kampung. Baru jalan dalam kampung, bawa kereta slow dulu. So, had laju rendah. Bila kamu jalan lagi, dah masuk highway, baru kamu speed. Tu had laju tinggi. Saya selalu pesan kat student macam tu lah. Okey, jadi bila had laju tinggi, apa jadi pada tekanan? Baru kita tengok tekanan pula. Had laju tinggi, tekanan rendah. Had laju rendah, tekanan tinggi. Settle yang tu. So, yang ketiga, kita nak tengok paras bendalir ataupun paras air dia. So, paras air dia bergantung kepada ni, tekanan. Dekat sini kamu kena imagine sikit lah. Sebab apa? Okey, bayangkan, kita cikgu start dengan R. Bayangkan dekat tiup R ni, dia punya tekanan rendah. Dia lemah kat sini. So, bila tekanan rendah dekat tiup R, dia ada satu lagi tekanan yang dekat luar, tekanan atmosfera kan. So, tekanan ini akan menolak air di dalam tiup R ini sampai bawah. Dia tolak banyak lah. Dia tak berdaya. Dia lemah. Kan, tekanan rendah. So, tekanan dari luar akan menolak paras bendalir tersebut sampai ke bawah rapat. Okey. Kalau yang ni, tekanan tinggi. So, tekanan tinggi kat sini. Dia kuat. So, tekanan dari luar boleh tolak tak? Tak boleh. Kalau tolak pun turun sikit saja. So, macam tu. Dia yang, paras air dia. Q in between. Maksudnya dia takkan tinggi lebih daripada P dan takkan serendah R. Okay, macam tu. Boleh. Itulah isu-isu ni kalau soalan minta kamu labelkan aras bendalir. Okey, tak kisahlah bendalir ni air ke, minyak pun boleh juga. Okey. Baik, situasi yang kedua di mana sekiranya tiup itu ada bahagiannya yang sempit. Maksudnya ada kesan venturi lah. Okey, so cikgu lukis balik. Okey, saya lukis balik. Okey, yang tengah tu dia sempit di bahagian tengah. So ke sini adalah arah gerakan lah, arah gerakan bendalir apabila laluan keluar ni dibuka ataupun dia punya stopper tu dibuka. Jadi pada awalnya sama juga macam yang tadi ni, sebelum ditutup, sebelum dibuka ni, okey. Dia punya aras dia sama juga. Sama level sebab tekanan sama apabila dia punya tiup ini ditutup. Okey, so kat sini cikgu nak label X, Y and Z. Okey, so apabila bendalir mula bergerak, so macam tadi jugalah, first kali kita kena buat apa? Kita kena kenal pasti had laju di tiup tersebut. Okey, so macam kita tengok tadi, had laju di tiup yang sempit ini adalah mempunyai had laju yang paling tinggi. Okey, had laju yang paling tinggi. Had laju tinggi. Had laju rendah dekat mana cikgu? Had ni, sama macam tadi juga, yang ni, had laju rendah. Okey, had laju rendah. So, settle. Yang tu, untuk had laju dulu. Then, baru kita tengok tekanan. Kamu tengok tekanan. Alright, so buatlah. Kalau had laju tinggi, tekanan rendah. This one, had laju rendah, tekanan tinggi. Okey, step yang ketiga apa kelas? Step yang ketiga, kita kena kenal pasti ataupun tentukan ataupun lukis aras bendalir ataupun aras air bergantung kepada ni tekanan yang kita dapat ni. So, kita buat satu-satu. Okey, cikgu start dengan Y. So, Y tekanan rendah. Bayangkan dekat sini tekanan rendah. Means dia lemah. Tekanan rendah, dia lemah. Jadi, tekanan dari luar ni akan menolak bendalir tersebut sampai rapat. Sini. So, kamu punya aras air yang baru, kat sinilah. Aras air atau aras bendalir. Okey, yang ni pula. Dekat X, tube X, tekanan tinggi. Tekanan tinggi makna kata kuat.
Dekat sini. Tekanan yang kuat dekat sini. So, tekanan dari luar mudah ke nak turunkan paras air ni? Tak mudah. Jadi, sini. Boleh. So, Z sama macam Q tadi, dia in between. Okay, itulah. Boleh. Jelas tak? Okey, nanti kamu akan jumpa beberapa soalan yang mungkinlah kamu akan jumpa sama ada tube macam ni, satu, tube yang kedua. Ini kan, dia ada 4 keadaan bentuk tube, 3 dan 4. Bergantung kepada soalan. 1 dengan 2 ini, sekiranya tube ini dalam keadaan yang tegak. Maksudnya dia tak disongsangkan. Jangan terkejut nanti kalau kamu jumpa soalan. Okey, kamu jumpa soalan di mana tube disongsangkan. Okey.